Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Very good morning to all of you. A good Saturday saya rasa untuk minggu kali ini, dan minggu kali ini adalah minggu yang sudah ke minggu ke-7, betul tak? Alright. So another week, dah 2 bulan anda berada dalam fasa 1. Tak lama sudah pun around 70% dah kan? 60% dah kita dalam fasa 1. So we will be coming for second punya phase later on lah kan, lepas raya, betul tak? Okey, baik. So minggu ke-7 kita step up sikit daripada minggu ke-6. Minggu ke-6 kita dah mula tengok topik pertama kita berkenaan dengan basic trauma life support, iaitu bleeding and wound management, more kepada external bleeding. Kemudian untuk minggu ini, of course, kalau belajar pasal bleeding, kita kena juga belajar pasal muscles yang wrapping dia punya vessel, dan juga orang kata structural punya support yang kita ada dalam badan, iaitu musculoskeletal kita lah, kan, kita punya tulang. Okey, so MSK ataupun musculoskeletal system yang pernah kita belajar dalam sistem badan kita, kecederaan ataupun kecederaan boleh berlaku, kan? Dan kebanyakan daripada kes-kes yang melibatkan muscles ataupun tulang, sometimes dia boleh mimics ataupun overlap dengan medical emergencies yang dalaman. Sebagai contoh, orang lelaki selalu sangat common akan presented dengan satu komplain berkenaan dengan dada dia, kawasan-kawasan dada sama ada belah kiri atau belah kanan, dia akan rasa sakit somehow, sometimes. Dan dia akan sakit tu bila nak tarik nafas pun mungkin sakit, kadang-kadang duduk saja pun dia akan rasa sakit, kan. Dan dia akan tahan lebih kurang 3-4 hari, lepas tu dia akan hilang, kan. So kadang-kadang bila ada orang datang sakit tu, dia ingat itu mungkin jantung, kan, dalaman, sebab mereka risau. Tapi muscles dengan bone ni senang, as long as when you move dia rasa sakit, it's basically akan point out kepada musculoskeletal lah, kan. Dan yang dada tadi tu adalah costochondritis, iaitu satu keadaan di mana apabila berlakunya inflammation ataupun radang pada bahagian dia punya otot. Kita punya otot dekat dada kita kan kita panggil pectoralis major, kan. So kat sini tu dia adalah satu lapisan-lapisan otot yang akan bergerak-gerak. So sometimes orang tu angkat berat, kan. Dia mungkin angkat dia punya tangan dan sebagainya. So dia boleh menyebabkan koyakan berlaku geseran, dan ini menyebabkan berlakunya inflammation. One of the muscles problem yang kita ada. Okey, baik. So dalam MSK untuk kali ini, minggu lepas anda telah pun mempelajari berkenaan dengan topik MSK, dan kita kenal tulang kita ada berapa lah, kan. Ini kita cabut semua kulit, cabut semua otot-otot, inilah rupa kita. Dan kita nampak ada few tulang yang hilang. Contohnya dekat hidung, telinga tak ada, kan. Kenapa telinga dengan hidung tak ada? Mana pergi tulang tersebut, kan? Tulang jenis apa dekat hidung dan dengan telinga kita? If boleh typekan sikit ke dekat dalam chat tu, kan, in any language that you can. Ada English or Malay. What kind of bone actually is our ears and also our nostrils, kan, lubang hidung kita, kan. Welcome yang baru masuk, terima kasih. Saya sedang bertanya, tulang apakah tulang dekat telinga dan tulang apa tulang dekat hidung? Sebab dalam tengkorak gambar rajah ni tak ada telinga dia, tak ada hidung dia. Ada sikit lah rompong, kan. Ini penting sebenarnya. Dalam CPR saya rasa mungkin kita dah ada sentuh. Saya lupalah, ada tak kita sentuh berkenaan nama tulang ini yang ada kaitan dengan bila you tekan dada mangsa, dia akan patah, kan. Cepatlah. Kalau tak ada, saya bagi tahulah. So ini yang kita panggil, yes, of course, the same bone at the rib cage, tulang rawan. Cantik Izzati. Right. So tulang rawan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil cartilage, kan. Tulang dada ayam yang kita nampak tu sama saja. So that's why we can't really see the formation of kita punya lubang hidung pada tengkorak, because it will erode first. Dia akan terhakis ataupun terhapus dulu. Tulang tu tulang lembut, kan. Okay. Tengok kita punya sendi-sendi kita pun tak ada tulang licin yang membaluti dia punya sendi. So ini semua tulang rawan.
So kebanyakannya kemungkinan besar impak-impak yang berlaku bila kita jatuh, kita terseliuh, terlanggar, terlibat dalam aksiden. Tulang-tulang yang rawan ni kadang-kadang boleh rosak dulu instead of kita punya tulang-tulang yang utama. Kan? Dan tulang rawan ini juga berfungsi sebagai absorber daripada kita punya hentakan ataupun hentaman lah. Okey. Baik. Tulang dalam badan kita ada berapa banyak kesemuanya? 206, betul? Tolong ingat sikit, soalan-soalan macam ni boleh you nanti sebagai instructor buat dalam kelas, tanya partisipan kita sekadar untuk mencambahkan spark dia punya minda sikit kan. Hidup dah 40 tahun tapi tulang baru banyak pun tak tahu. Itu lebih kurang lah. So you can play around with the facts. Okay, baik. Tahu tulang satu. Tahu apa masalah yang berlaku pada tulang, itu lagi satu perkara yang perlu instructor tahu. Anda nak jadi instructor, bukan nak jadi partisipan biasa kan. So kalau kita tengok tulang-tulang, dia akan lebih mudah untuk patah bila melibatkan kepada tulang-tulang panjang. Kan? So contoh tulang panjang yang kita ada, pertama kita ada humerus dekat sini. Kan? Tulang bahu atas kita, lengan atas kita. So tulang ini adalah tulang panjang. Kemudian kita ada dua tulang dekat kita punya forearm. Kan forearm kita ada dua tulang, radius dengan ulna. Dua, boleh rasa kan? Radius dengan ulna. So ini juga tergolong dalam kategori tulang panjang, long bone. And then we have another two long bone sections. We have satu yang dekat sini, ini adalah tulang femur ataupun tulang paha kita, dan kita ada satu lagi tulang iaitu tulang tibia and fibula. Kan? Ini tulang keting kita. So ini 4 tulang yang biasanya kalau terkena impak dia akan mudah untuk patah. Kan? So tulang-tulang lain dia berada pada central, kan, berada pada lebih pada kita punya bahagian tengah badan. And then skull sebagai satu tulang yang sangat menarik atas sebab walaupun dia nampak seketul macam tu atau korak kita tu, sebenarnya dia adalah satu tulang yang dicantum oleh beberapa tulang. Sebab itu masa bayi ataupun kita kecil lagi, tulang-tulang ni dia belum bersambung sepenuhnya ke semuanya. Kan? Kalau kita belajar dalam geografi ataupun mungkin pergerakan bumi, tektonik plate dan sebagainya, kita tahu benua-benua kita ni dulu kadang-kadang ada yang berpisah, lama-lama dia bercantum. Lebih kurang samalah. Dibayangkan ini bumi di mana benua-benua yang terpisah, Australia, Asia dengan American punya benua tu dah pun bercantum menjadi satu tulang ataupun benua yang besar. Itulah rupa sebenarnya kita punya skull. Dan skull kita akhirnya diperlengkapkan oleh kita punya rahang, iaitu kita punya mandible kat bawah ni. Kan dibawa masuk je, sebab tu rahang kita yang bawah ni boleh gerak. Macam tu kan. So yang ni boleh tercabut sebagai contoh. Sangat jarang tulang-tulang kepala kita yang dah bercantum ni nak tergelincir ataupun terseliuh ke apa, tak lah kan. So impact to the face would cause more effect to our lower jaw, rahang kita kan. Itu antara benda kita boleh expect. Tulang belakang of course sangat orang kata menarik untuk diperbincangkan atas sebab ia terdiri daripada beberapa tulang yang sangat banyak. Kan, daripada atas sampailah pada koksid bahagian bawah ini kita ada 33 segmen all together. We have 7 at the cervical, we have 12 dekat thoracic, thorax kita, and then followed by 5 at the lumbar region, dan the sacrum dekat sini ada 5 lagi, and then we have 4 dekat coccyx. And then coccyx dengan sacrum itu dia bercantum dengan tulang pelvic yang macam melengkung, yang macam mangkuk ni kan. So dia macam sejenis satu pelukan. So untuk tulang-tulang ni patah kita kena faham juga. Kalau tulang patah kita nak kena immobilize. But how to immobilize something that is about something yang looks round? Kan? Contohnya macam kita punya pelvic. Contoh macam kita punya ribs. Sebab itu nanti you akan belajar dalam practical session bila datang pada fasa kedua di HQ Asset ini, you will learn on how to immobilize and splint kita punya tulang-tulang. There are few yang sama, there are few gonna be different because of nature tulang tersebut sendiri and pergerakan dia. So kalau kita nampak benda ni secara mudah dengan sebab you faham tulang tu macam mana, it's quite easy untuk kita tackle sebarang persoalan yang akan datang daripada partisipan berkenaan kecederaan tulang. Kan? Because you can see how it looks like.
Kan? Nanti akan ada orang nak contohnya letak kayu dekat sini, kan? Tak berapa sesuai sebab dia melengkung. Kan? Benda-benda macam ni kita kena ikat dia, kena bendkan dia, tu nak? Kena ketatkan dia. Sebab itu pelvic fracture, we most of the time akan support tightly instead of support to immobilize. Okay. Baik. Oh, ramai kita masuk hari ni. Thank you so much. Welcome. Okay, baik. So ini adalah tulang-tulang. Tulang-tulang yang panjang lebih mudah patah. Apakah kepatahan yang ada? Of course, patah ada banyak. So ini antara tulang patah jenis-jenis yang ada. Ini adalah tulang. Tulang apa ni? Kat mana tulang ni? Ni tulang dekat bahu ke? Tulang dekat betis ke? Tulang dekat paha ke? Atau tulang dekat lengan bawah? Dia ada satu cawan cantik kat sini. Bukan cawan lah. Dia entah pun dia nak panggil. Tombol. Macam tombol pintu yang akan dimasukkan ke dalam cawan kita punya mangkuk. Ini adalah kita punya tulang paha ataupun femur. Okay, baik. We move with the first type of fracture, which is the green stick. So this green stick ataupun needle stick injury adalah satu kecederaan yang sangat halus. Kadang-kadang tu orang akan overlap sekali dengan hairline fracture kind of thing. Tapi dia kecil je lah. Dan dia takkan putuskan terus tulang tersebut. And then kalau tulang itu dia patah just nicely horizontally to the perpendicular kepada tulang itu punya kata length, itu dipanggil transverse. Dan ini agak susah untuk kita tackle bila dia dah comminuted. Maksudnya dia pecah beberapa kepingan. Apabila dia pecah tapi dia macam spiral kind of thing tapi masih lagi menyebabkan dia tu patah sepenuhnya, ini contoh spiral kan. Kadang-kadang disebabkan oleh terpulas dan sebagainya lah. And apabila tulang itu sudah pun patah dan keluar lebih kurang, most of the time kita boleh panggil dia compound fracture, or this is the open fracture. Bila kita mengajar nanti dalam kelas, partisipan hanya perlu tahu biasanya dua jenis. Pertama, yang hujung sana, open fracture. Kemudian kita akan ada keempat-empat ni semuanya terlibat dalam satu kelompok ataupun classification yang sama, iaitu closed fracture. So close dengan open, patah terbuka, patah tertutup. Itu je cukup untuk kita manage sebagai seorang first aider. But you need to know lah in case orang tanya kan, patah tebu tu macam mana? Patah tebu macam ni. So transverse fracture, compound, adalah gambaran sedikit. For a femur to be broken or to fracture, it require a massive force. Kan? Ni bawa kereta tak tahulah laju macam mana ni, ataupun pokok apa terjatuh atas dia punya batang paha dia. Okay? Baik, sikit sebanyak pengenalan kepada fracture. Saya nak buka mata luas-luas. Sebab saya nak ajar sikit. Hari ni kita belajar sikit pasal X-ray. Okay, this is a chest radiograph. Meaning to say, radiograph means X-ray punya modalities ataupun imaging. And then chest, bahagian chest. So kita akan nampak dua warna sahaja dalam kita punya X-ray. Hitam dan putih. Or in between, ada kelabu. What it means by black area within a chest X-ray, it means it's lighter in terms of dia punya density dia. Dia tak dense ataupun dia airy, dia berangin lah lebih kurang kan. The more white color you can see or the more opaque you can see on a chest or X-ray film, itu menunjukkan kawasan tersebut ada density yang lebih tinggi, dia lebih calcified, ada banyak lebih kalsium dan lebih kata tebal lah. Okay? So dalam ni kalau kita tengok dekat hujung betul-betul kat tangan saya ni, dia sangat black compare dengan yang kat black kawasan sini kan. Sebab ini adalah purely memang atmosfer udara tepi badan mangsa. Jadi bila X-ray tu lalu dia memang tak dapat nak penetrate apa-apa, so dia menghasilkan hitam yang memang betul-betul black lah. Kemudian you akan nampak kawasan yang hitam kat sini. Ini of course semua yang hitam ini adalah saiz paru-paru kita. So bila melukis paru-paru sebagai contoh bentuk dia, ini dah bentuk dia. Bawah dia macam base dia besar sikit kan, and then dia melengkung naik macam ni sampai ke atas, and then dia datang straight dekat tulang belakang kita.
So this is our right lungs, that is our left lungs. Okay? In between right dengan left lungs, kita ada satu hazy area dekat sini. So this is our heart. Jantung kita. So if you look at this chest X-ray, nak cakap jantung duduk kat mana? Kan? Kanan ke, kiri ke, ataupun tengah, in the middle. Of course, secara mudah dia nampak dia di tengah-tengah. Even though there's a bit more portion of the heart on the left side. But if you want to say that the heart is located or situated on the left side of the chest, itu memang tak betul, because left side is everything from here. Betul tak? This is the middle. The heart is basically being covered also in the middle of the body. Betul tak? So dengan awak tahu benda ni, senanglah you nak tackle bila you tanya participant jantung belah kanan ke belah kiri ke belah tengah. Kita selama ni memang rasa jantung berdegup di sebelah kiri, but it's not that. Okey, baik. Kemudian kita tengok tulang atas ni, ini adalah tulang yang kita kenal sebagai clavicle. Yang belakang ni sebenarnya ini adalah part of kita punya shoulder blade, dia pergi sampai belakang sana. And then kita akan nampak sikit je tulang kita masuklah. Okey? Baik. So guys, you have seen this bone dan bawah sana ni diaphragm. Nampak tak diaphragm? Kita bincang pasal topik choking, kan? Dia dome shape punya muscle layer, kan? So ini adalah diaphragm, nampak dia panjang besar macam tu, kan? Alright, yang kat bawah ni agak-agak apa? Anyone? What do you think is this? It's a bit greyish color, blackish color, so it means ada air, kan? Ada juga a collection of air there over here. So what do you think is the organ over here? And inilah masanya nak belajar tengok X-ray. Habis tutorial hari ni terus boleh pergi. Perut, betul. So perut yang ni lah. By right, this one is the perut Zati. Okay. Tapi yang kita nampak-nampak ini kemungkinan besar I believe from this photo kita boleh kata ini intestine lah. Kan? Sama ada large ataupun small, I think it's more kepada yang small, large intestine ataupun large intestine lah. So, dalam perut kita kadang-kadang kan dalam usus ada angin kan, nak kentut dah. Okay, so itu introduction kepada chest X-ray and how we see bone on the chest X-ray itself. Baik, satu lagi benda yang saya lupa nak tunjuk sikit, dia agak menarik pada saya lah. Nampak tak yang kali hitam ni? Macam ada satu laluan hitam, kan? So dia pergi ke kanan, and then dia sebenarnya berpisah juga ke sana. We can't really see the bifurcation ataupun dia punya splitting junction, tetapi dia ada ke kiri lah. So inilah kita punya airway ataupun trachea kita. So trachea di tengah-tengah badan, kan, tengah leher, kan. So this is a good placement of trachea. Kalau dalam X-ray kita nampak trachea ini deviated, maksudnya terketepi, tepi belah sini ke, betul tak? Tiba-tiba awak nampak dia ke sana ke, itu boleh menunjukkan yang paru-paru sudah pun bocor, sudah pun mengecut. Okay? It's fun actually kalau nak tengok kat X-ray ni. Tengok size, tengok ada air ke tidak, but that's not what I would like you guys to observe today lah. Hari ini tugas anda semua untuk yang ada ni, Michelle, Nazran, Izzati dan Teva, cuba cari, tengok betul-betul dekat chest radiograph ini, tolong bagi tahu saya kat mana kepatahan berlaku. Kan? To be exact, saya suruh awak tengok teruslah kepatahan tulang rusuk ada pada chest X-ray ini. Bagi tahu saya belah kanan ke belah kiri dan tulang X-ray pula, tulang rusuk yang keberapa. I bagi seminit lah, kan? Seminit lebih kurang untuk chat. Tengok betul-betul. Siapa betul yang first jawab betul, kan? Hari tu dah ada 2 orang, kan, dapat hadiah, kan. Okey, ni saya bagi satu lagi. Kan? So nanti datang ke fasa 2 tuntut dengan saya, okey? 30 saat. Cepat, pasien ni dah nak dihantar ke Bayang Bedah dah ni. Cepat. Diperlukan instructor cepat bagi tahu. Left side
third bone. Oh, okey. Sebelah kiri, sixth bone. Okey. Kiri tu maksudnya kiri sana lah kan? Sure lah, belah kiri, belah kanan tak ada. So far, jawapan anda masih lagi salah. Jadi, anda boleh try lagi. Dekat dah tu. Siapa yang lebih dekat? Saya rasa Izzati lebih dekat. Sebab kira betul-betul tembak. Awak rasa awak kata belah tulang nombor 3. No. Ada 2 sebenarnya. Tulang rusuk dia patah. Dan kira betul-betul. Ya, saya pun nak kira jugalah. Sekejap 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. I dapat jawapan dia dah. Bone bukan. Fifth bone. Fifth bone is fine. Fifth bone is fine. Alah, you tulis je lah. Kalau tak fifth, sixth. Kalau tak sixth. Saya tutup lah. Tak payah dapat hadiah lah. Boleh tak? Okey, okey. Oh, Nazran pun try. Nazran, awak naik lagi tinggi. Okey, okey, baik. Okey, ini cara nak tengok tulang rusuk kita. Awak mungkin kira je salah. Awak nampak kan kat mana dia punya patah kan? Right over here, betul? Okay, to see a crack or most of the time a fracture on any bone, one must follow the line until the line is discontinued. Macam tu. So sekarang ni, katakanlah kita follow line tulang ni kan, cuba tengok. Okey, putih, okey kan, okey lagi. Dia continue saja. Dia tak ada apa-apa patah kan. Should be fine. Alright? Sama juga dia ada side lah kan. Okey, baik. Cuba kita tengok yang ni. Kan? Putih. Pak, line tu sudah terhenti. Dia bersambung kat sini. Okey. One. And this one another one. Putih. And then dia lari dia punya line tersebut. Kan kita nampak tulang ni dengan tulang atas tu tak bersambung mana. Okey, baik. So there are 2. Persoalannya sekarang, is it the 5th, is it the 3rd, is it the 4th or is it the 6th kan? Baik, cara nak kira daripada atas. Okey, kalau kita tengok dia ada macam ketupat kan? Yang ni dia ke sini. Yang tu dia jelas ke belakang. Okey. So tulang yang kita nampak yang dekat sini ni, okey, follow my finger 1. Okey, ini bahagian depan. Betul tak? Ini tulang rusuk bahagian hadapan. Yang tak berapa nak nampak hazy ni, ini semua bahagian depan ni. Yang sangat jelas daripada 1, 2, 3, 4, 5 yang sini, ini adalah tulang belakang. Maksudnya tulang rusuk yang bercantum dengan tulang belakang kita and then dia ke depan. To show you that, let's go back kepada kita punya macam mana saya nak gerakkan binatang ni. Okey dah. Kita akan pergi balik pada tulang ni. You nampak? Kan? So tulang depan ni, yang ni kita nampak, awak nampak ke saya punya? Ni, okey. So ini kan, ini tulang-tulang yang dekat X-ray tadi tak berapa jelas. Yang belakang sana tu, yang belakang itu yang nampak jelas. So kita kena follow dia punya pelekatan dia daripada sini ke sini kan. Okey, kalau kita tengok kat sini ini clavicle, tulang clavicle kita. And this is the beginning of our sternum. Nama dia manubrium. Selepas daripada clavicle, dia adalah tulang rusuk pertama punya bahagian depan. Kan? Ini tulang rusuk pertama kat sini, dia terus attach dan di bawah clavicle dia pergi ke belakang pada tulang belakang. Dan tulang yang seterusnya itu tulang rusuk kedua dari segi bahagian depan lah. Cuba kita tengok benda yang sama sekali lagi. Okay. So where is our clavicle? This is our clavicle. So tulang yang betul-betul datang lepas tu yang melekat dengan kita punya manubrium adalah tulang rusuk yang pertama. Betul? So ini tulang rusuk pertama ni. Ini tulang rusuk yang kedua. Ini yang ketiga. Kalau kita ambil yang bahagian depan lah. Tapi sekarang ni kita ada nampak dia dekat bahagian belakang kan, nampak kan? So kita nak kira-kira yang belakang punya. So belakang mana?
Dia start kat sini. Ini adalah tulang rusuk yang pertama yang bahagian belakang, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini yang ketujuh, ini yang ke-8. Kita tengok yang ketujuh. 7, dia pergi situ. Dia pergi sampai situ, pak, dia patah. Itu yang ketujuh. Yang 8 pun sama juga. Yang ni yang ke-9. Nah, kita nampak 9 tulang rusuk yang agak jelas dekat sini hari ni lah. So, jawapan sebenarnya adalah yang ke-7 dan yang ke-8. Kalau awak salah cakap tadi lah. Okay, tulang rusuk dia 5, yang ke-6 patah kan. Lepas tu doktor pun bedah, lepas tu salah. Okay. Tulang rusuk dia takkan most of the time kita takkan sambung dengan besi atau apalah kan. Kita biarkan dia berehat saja, nanti disambung. Tapi dengan syarat dia memang berjumpa lah. Okay. Good job everyone. At least dapat tahu kat mana patah. Just nak kena tahu cara kira saja. Tak perlu pun nak jadi trainer, sebenarnya tak perlu pun tahu macam mana nak sambung ataupun nak kira kan. Tapi I think it's a good eye opening for you. So this is more zoom photo of it. You can see there are two main yang fracture kat sini. Kan 7, 8. Cuba dia tengok yang 6 tak ada apa-apa, 5 tak ada apa-apa, 4 lagi tak ada apa-apa. Okay, puas hati. So lepas ni kalau pergi hospital nampak ada chest x-ray kan, kalau dia tak cakap apa-apa awak ambil lah, awak tengok kan. Itu baru best. Okay, baik. So what kind of injury could happen to our chest? And why kita pilih chest? Because in our trunk, kita panggil trunk kat sini kan, dia ada dua kabinet, dua kompartmen utama. Pertama kita ada chest cavity. Kemudian kita ada abdominal cavity. So kita ada bahagian rangka tulang rusuk kita dekat chest dan kita punya abdomen, otot-otot dengan usus kita pada bahagian abdomen. Organ yang perlu sentiasa dilindungi ataupun cavity yang tak boleh terbuka, ada laluan antara dalaman dengan yang dekat luar adalah bahagian rusuk. Bahagian abdomen is okay. You can open your abdomen and let it open. Tapi your chest, it must not be let open and kept open. Because dia akan kacau dari segi pressure and it will affect how our lungs expand and orang kata contract balik. So it will affect kita punya breathing. Okay, so what can happen? First, it could happen problem kepada dia punya musculoskeletal dia lah, iaitu skeletal kita, tulang rusuk. Kalau patah tulang rusuk satu sahaja kan, lebih kurang macam ni, just one point at any rib, maka this is a simple rib fracture, even though you have multiple fracture kan. Most of the time yang ni impact dia itu mungkin just macam one side sahajalah kan. So kalau flail injury ataupun flail chest, kita akan nampak macam ni. At any rib, there are two different point of fracture. Satu kat sini, satu dekat sini. Katakanlah tulang rusuk nombor 5, 4 dengan 7 tak patah. Tapi tulang rusuk nombor 6 ni patah macam ni. Satu dekat belakang sikit, satu dekat depan. Kalau macam tadi dalam X-ray kita nampak tulang rusuk satu dekat sini, satu dekat sini kan. So it's a normal rib fracture. It's not a flail chest. Tapi kalau tulang yang patah tadi kita nampak dua tempat pada tulang rusuk yang sama, meaning to say this segment can be taken out. Kan? This already detached from the entire cavity ataupun sangka. So dia punya integrity of breathing could be affected more lah. Kan? Sebab tu dalam flail chest, bila seseorang itu bernafas, kita akan nampak satu signs yang agak obvious kadang-kadang, iaitu paradoxical movement upon inspiration and expiration. Apabila dada kita, thorax kita mengembang, bila kita tarik nafas tadi kembang, kan, everything is going outwards. Tapi bahagian flail chest yang dah tercaput segmen ni, kita akan nampak dia paradox. Maksudnya dia akan terturun ke bawah, dia tak naik bersama-sama dengan yang lain. Itu maksud paradox, berlawanan songsang lah. Kan? Dan kalau kita hembus nafas, kita dah hembus nafas, kita nampak kita punya dada akan recede, akan makin turun. Pada waktu tu akan nampak bahagian flail chest ini timbul. So bila you nampak macam tu, observation masa you inspect patient punya breathing,
it can suggest to us this is not a simple rib fracture. Dia dah pergi pada flail chest punya kategori. Kan? Dan impak yang menyebabkan itu mungkin lebih tinggi. Jadi kita boleh assume juga paru-paru pun mungkin ada contusion ataupun pendarahan yang lebih besar lah. So it's all about forecasting. Kemudian kita ada satu lagi masalah yang lebih berbahaya, iaitu open chest wound. Apabila daripada luar, daripada kulit ni dah ada lubang, lubang tu bukan saja pergi pada otot sahaja, malahan dia dah pergi sampai ke dalam ruangan paru-paru berada, iaitu kita punya pleural cavity lah, pleural chest kita. Kan? So bila dah ada lubang antara luar dengan dalam paru-paru, itu akan mengganggu proses pernafasan sepenuhnya lah. Kan, dia akan buat pernafasan jadi tak stabil sebab ada different in pressure. So bila nak tahu, katakanlah ada orang nampak ada tembakan ke, mungkin terkena pisau ataupun benda-benda tajam, kan? Macam mana nak tahu adakah dia sebenarnya sudah open? Meaning to say dia ada satu tunnel yang terus direct pergi pada kawasan paru-paru. Senang. Bila mangsa tarik nafas, kan? Dia tarik nafas, kan? Dia akan nampak dia sucking. Maksudnya kita akan nampak kawasan tersebut akan macam ke dalam. Macam suck, kan? Suckling sound akan bunyilah. Dan bila kita hembus nafas, udara keluar, pada waktu itu kita akan nampak ada bubbling. Akan ada angin keluar daripada kawasan luka ini. So kita akan nampak sometimes bubbling lah. Pergerakan darah berlaku. So that's how we can observe and identify few possible internal kata fracture atau injury yang sedang berlaku pada dada. Kan? If we can't see any kind of flail movement, paradox movement, it might just a normal rib fracture. It might not be a flail chest. It might still be, but maybe bukan ekstensif melibatkan beberapa ribs yang banyak lah. Dan kalau kita nampak tiadanya bubbling ataupun suckling effect sewaktu tarik dan hembus nafas, that might just a simple injury to the chest but not an open chest wound. Okay? Hopefully you faham lah that summary itu. Kita dah belajar, kan? And then kita ada juga satu lagi fokus yang kita belajar dalam minggu yang ke-7, iaitu berkenaan dengan pendarahan yang berlaku kepada kepala. Kepala akan ada beberapa benda yang kita kena tengok. First kali bleeding. So bleeding akan berlaku pada soft tissue. Soft tissue dekat kepala is of course the scalp. Even though there no major arteries ataupun veins dekat kepala, tapi kita punya scalp is being equipped with a massively rich network of blood vessels sebab kita nak tumbuhkan rambut dan sebagainya. Jadi pendarahan berlaku dengan agak banyak but with a steady flow, depicting that it coming from capillary or venous kind of injury, not arterial lah, kan. And then kita ada skull punya fracture kalau berlaku, hentakan, hentaman dan sebagainya. Dan brain juga boleh ada kecederaan dan kita panggil sebagai concussion. Everything akan ada efek yang berlainan, kan? Pendarahan dan sakit, mungkin poor movement dan sebagainya. Concussion akan melibatkan fungsi-fungsi otak nampak sedikit terganggu dari segi kesedaran, kan? Ataupun dia punya cognitive dia, awareness dia, alertness dia, memori sikit. Okay? Apa tu? Okay, saya akan ambil soalan tu nanti. Doktor, how long can we estimate that we still can save the patient even ada injury pada lungs? So, to be honest lah Izzati, saya tak rasa kita ada cara untuk estimate, kan, dengan hanya melihat kepada kecederaan dia. Tapi kita boleh assume bila dia dah affect pernafasan, maka kita kena expect, kita kena forecast patient ada impending doom, impending collapse. Maksudnya dia akan collapse soon, kan. Injury, sakit pada dada, kalau dia tidak ganggu proses pernafasan berlaku, tak ada masalah, kan. Tapi kita akan mula nampak orang ada sakit, patah tulang rusuk, dia akan bernafas mungkin pendek-pendek, shallow breathing, tak deep enough. But the breathing is still happen regularly. You tak nampak dia nampak macam very sukar untuk bernafas, kan. Dan kita akan kata this ada lebih baik prognosis dari segi dia takkan kata mati ataupun apalah, kan. Tapi bila dia dah melibatkan paru-paru, kan, so paru-paru kalau cedera, kalau dah sebelah itu dah bocor ataupun dalam ruangan paru-paru belah kiri dah ada banyak darah menyebabkan paru-paru tak nak kembang,
kan, kita panggil hemothorax kan, kalau dibocor dan sebagainya panggil pneumothorax kan. So bila sebelah itu dah pun collapse, dah tak berfungsi, cannot breathe in and breathe out anymore, now patient hanya bergantung kepada satu belah lagi. And this is very difficult for patient untuk buat. Patient boleh survive, tak ada masalah kan, provided yang belah sana memang betul-betul berfungsi dengan baik. Tapi kita juga ada peranan membantu untuk paru-paru yang satu belah saja ni untuk kembang, kecut kan, dengan rasa yang lebih okey dari segi positioning, darah kita hentikan, semualah dia akan interplay dengan darah juga. So what can happen adalah kita kena cepat orang kata inflate balik kan paru-paru tersebut kalau masih boleh, iaitu kita keluarkan sebarang pressure yang ada di sebelah paru-paru yang kecut tadi. Kalau ada darah, keluarkan darah. Kalau ada angin, kita keluarkan angin. Kita akan tepuk, kita akan keluarkan. Bila dia inflate balik, kalau dia tak cedera, dia akan boleh berfungsi macam biasa. Tapi seandainya paru-paru itu sendiri sudah rosak, kan, dah koyak, dah kemik, hentam, hancur ke dan sebagainya, jadi kita boleh expect patient akan lebih mudah untuk pergi pada masalah ataupun kematian. Masa, it can be days, it can be hours kan, depending on. Kalau injury itu melibatkan pendarahan, maka mungkin we are not looking for so long lah. Dan itulah kes-kes yang kritikal, zon merah yang perlu kita rawat dalam masa sejam, 2 jam. Kan, kalau dia melibatkan pernafasan. Because at the end, bukan injury itu yang menyebabkan dia mati. Kan? Yang menyebabkan dia mati adalah kekurangan oksigen yang sampai pada otak dia. Kan? So adakah oksigen tak sampai ke otak sekarang atas sebab paru-paru yang tak boleh suck in dia punya kata oksigen, ataupun walaupun paru-paru boleh kembang tapi ada pendarahan yang terlalu banyak sedang berlaku dalam badan menyebabkan tiada darah untuk mengangkut oksigen ke otak walaupun dia ada paru-paru yang berfungsi dua-dua belah ataupun sebelah. So I can't really tell you an exact orang kata expectation, amount ataupun duration. Izati, saya rasalah in my opinion with my orang kata so-called expertise yang ada. So how long? I don't think we can say any time lah. Tapi we can expect the more severe it is, then dia akan lebih teruk lah. Ya. Boleh, tak ada masalah kan. Kalau fracture bone saja tak ada masalah sebab fracture of the rib juga adalah satu benda yang memang kita expected akan berlaku dalam orang yang ada perlu dibuat CPR sebagai contoh kan. Tapi katakanlah dia punya flail chest yang berlaku itu kan, bahagian dada yang dah tercabut itu berlaku pada bahagian kita nak tekan. Dan of course CPR kita tu tak akan berjaya, betul tak? Because it's not a normal anatomy and physiology badan tu lagi. Dan pada waktu itu untuk orang awam dan biasa dia punya orang kata guide dia mudah. When patient is severely mutilated, kecederaan yang terlalu teruk dengan pendarahan dan juga cara nak buat CPR dah memang tak ada, dada memang tak ada, maka tak perlu nak apply CPR kan. But other than that, CPR boleh di-apply walaupun ada orang kata open chest wound sekalipun. Kan, sebabnya pendarahan kita boleh hentikan, kita punya gerakan jantung itu masih boleh berlaku, paru-paru kalau kita ada alat dan kita boleh masih lagi nak bagi hembusan, betul tak? Dengan barrier device dan sebagainya. So it's not right ada je kesesakan pada bahagian dada terus CPR tak boleh jalan. No, dia tak boleh sesimpel itu. So dia kena tengok. That's why kita ni kena tahu kan. Sebab tu kita ajar tadi kan, mana yang kata expectationnya adalah chest rib sahaja yang patah kan, banyak ke tidak. Dan you kena tahu juga dinamik dia punya relationship dengan darah kan, adakah dia sedang hypovolemic shock, semua tu kena ambil kira. Dia tak boleh secara mudahnya Izati dada okey mana tak boleh macam itulah kan. Kalau dia cedera kat dada tapi tiada menyebabkan berlakunya pendarahan yang banyak, by right, bolehlah dia masih ada harapan tinggi untuk CPR. Tapi kalau dia tak ada pendarahan yang banyak sekalipun, dada dia cedera, tapi cedera itu menyebabkan dia punya rangka thorax dia, dada dia tak boleh kita nak buat tekan dada CPR macam biasa sebab dia dah memang kemik hancur. Maka CPR tak boleh apply lah, betul tak? So think along that kind of cases and scenario. Kan?
But you akan dapat soalan macam ni juga lebih kurang kan. So kita tak boleh bagi terus jawapan dengan mudah macam tu. Jawapan kita mesti berdasarkan kepada adakah proses CPR itu terganggu kan. Kita kena fikirlah satu-satu kan. First tengok dari segi mekanikal dia, teknik dia. Adakah kecederaan sedang mengganggu teknik CPR? Kalau ya, maka tak boleh buat juga. Adakah sekarang ni walaupun teknik tak terganggu, kita boleh proceed dengan CPR macam biasa, tapi elemen of orang kata dalaman yang berlaku waktu CPR dibuat itu sebenarnya tak ada. Darah tak ada sebab dah memang pendarahan terlalu teruk. Maka pun kita tak perlu buat CPR. So tengok macam tu dan jawab macam tu. Baru jawapan itu lebih relevan dengan soalan yang ditanya lah. Dan saya mengharapkan awak puas hati dengan jawapan yang saya bagi itulah. So kalau jawapan dia yes and no. Okay, untuk soalan kamu. Baik, so brain concussion ini antara yang boleh berlaku. Kemudian kita tengok kepada kenapa, macam mana lagi cara musculoskeletal punya injury boleh mematikan. Dan kita look into our spine most of the time. Okay, so kita punya spine menjaga saraf tunjang dalam kita punya saluran tulang belakang kita kan, spinal cord. And spinal cord punya segmen sama je. Cervical dia ada dia punya fungsi dia, bahagian thoracic punya spinal cord ada fungsi dia, pergi bahagian bawah pun ada juga. Yang paling utama yang kita tunjukkan adalah first aider ni selalu kita minta untuk jaga bahagian kepala mangsa. Malahan kalau kamu tengok dalam drama pun, paramedik punya treatment pun, kita akan lebih fokus kepada penjagaan leher ataupun kita punya neck kita dengan meletakkan cervical collar. Kenapa? Sebab kita tak nak dia bergerak. Kenapa? Betul tak? Kalau dia bergerak, kecederaan yang berlaku kepada tulang belakang yang berada pada bahagian leher tersebut, mungkin tulang dah patah, dah jadi serpihan, tajam dan sebagainya, atau beralih tempat, maka dia boleh kena pada saraf tunjang. So, bila kecederaan tulang tersebut kena pada saraf tunjang, maka kita bimbang saraf tunjang ataupun bahagian spinal cord yang dicederakan sekarang ni disebabkan pergerakan kita adalah kawasan yang mengawal pernafasan. Kan? Lebih kurang dekat area C2, C3, C4 lebih kurang. Maksudnya bahagian segmen spinal cord dekat sini, dia punya sel-sel dekat situlah yang mengawal bagaimana paru-paru kita bergerak ataupun tidak. So kalau rosaklah bahagian yang mengawal paru-paru itu, maka our lungs will be paralyzed. Dia akan lumpuh. So bila lumpuh, tak boleh nak tarik nafas, maka matilah. Kan? Dah tak nak reverse balik even kematian tersebut sebab rosak kat situ. Melainkan kita berjaya ventilate dia punya paru-paru tanpa bergantung kepada kawalan otak dia lah. Okay? Atas sebab itu kita jaga kat sini. Kan? So jaga the crushing daripada dia punya tulang, and then dia akan rosakkan saraf tunjang yang mengawal pernafasan. And this is an image of MRI scanning oleh mangsa yang mengalami kepatahan leher yang menyebabkan instant death. Kan? So ini adalah kawasan tulang belakang yang berlaku lah. Kalau kita tengok kan 1, 2, 3, 4 dekat 5, 5 6 dah berlaku ni lebih kurang. Tapi dia menyebabkan tulang itu sendiri pun merosakkan spinal cord dekat sini kan, almost been torn away dah kan. So bila macam tu dia dah kacau fungsi-fungsi utama badan, terutamanya kalau dia kacau bahagian pernafasan, mematikan. Okey. Sebab tu kita jaga more kepada leher kita. So dalam MSK, tajuk musculoskeletal injuries ni, tulang-tulang biasa yang lain tu it's still fine. Tapi kita fokus, saya buat kesimpulan hari ini more kepada yang chest punya, kepala dan juga pada tulang belakang lah. So if you want to read more pun read on these topics, because ini yang lebih banyak perlu kita care dalam kita menjaga orang yang cedera. Okay, selain daripada itu, MSK juga bercakap berkenaan dengan muscle or anything in between, betul tak? Antara tulang dengan otot ada penyambung dia. Itu kita panggil sebagai tendon. Kan? Antara tulang dengan tulang kita ada ligament. Kan? So dia boleh juga rosak. So kecederaan yang berlaku kepada tendon ataupun ligament yang biasanya ada dekat kita punya sendi-sendi, inilah yang kita panggil sebagai sprain.
apabila kita punya ligament kita akan koyak-koyak kecil-kecil apabila terlalu over twist ataupun over stretch, kan? Tapi bila dia melibatkan kecederaan yang berlaku kepada fiber apa? Fiber muscles kita, kita punya serat-serat, jaringan-jaringan sel-sel otot kita, kalau dikoyak-koyak, itulah yang kita panggil sebagai strain, kan? So sprain dengan strain. Terjatuh pakai high heels, kan? Kita nampak model-model biasanya bila lalu kat runway tu tiba-tiba tergelincir, betul tak? So dia mungkin akan sprain. Tapi dalam masa sama mungkin juga berlaku strain, tapi dia hanya dua tempat berbeza sahaja. Rawatan dia sama seperti yang kita dah belajar, rise. Kan? Rest, kita ais kawasan tersebut supaya pendarahan tidak berlaku dengan lebih banyak. Bila kita rehatkan, dia akan ada masa untuk dia recover balik, bengkak makin surut, sel-sel boleh tumbuh semula, menyambung, kan? Dia akan ambil masa lah untuk dia pulih. Jangan kerjakan sangat kawasan tersebut supaya dia tak akan berlaku lagi kecederaan-kecederaan seterusnya. Baik, kemudian kita tengok kepada next, iaitu okey, soalan yang ditanya untuk minggu 7 ini. Okey, kalau ikutkan, that is basically my topics to be summarized to you guys berkenaan dengan MSK minggu yang ke-7. So soalan yang saya terima satu sahaja. Apakah tindakan yang boleh dilakukan sekiranya tulang kecil vertebra lumbar, okey, dia spesifik sikit, mengalami kepatahan, dan apakah rawatan yang wajar dilakukan? Baik, so we are talking about one of the vertebra ataupun lumbar. Kita ada 5 sebenarnya, kan? Kat belakang ni dah ada 5 lumbar, 5 tulang L1, L2, L3, L4 and L5, kan? Bahagian melengkung biasa sangat jadi slip disc dan sebagainya because of the position itself dekat bahagian belakang. Dan kalau dia mengalami kepatahan, itu yang ditanyalah, kan? Apa yang boleh dilakukan? Okey, of course bila berlakunya kepatahan kepada tulang, kita kena support dan immobilize the area before it being further investigated. Ya, katalah orang tu jatuh, lepas tu krak awak dengar bunyi ataupun dia komplain sakit kat bahagian belakang tu dan you rasa itu bahagian lumbar. So dia tak boleh digerakkan terlalu banyak sampailah kita x-ray betul-betul and tengok apa masalah yang berlaku. Adakah sekadar muscle dia torn, kan, terkoyak, ataupun dia melibatkan keretakan atau kepatahan kepada tulang lumbar tersebut. So go for your patient assessment. Sama sahaja. Patient assessment, scene size up, tengok mechanism of injury, okey, mangsa ada seorang, betul tak? And perlu tak kita buat C-spine immobilization, perlu tak kalau kepala dia gerak-gerak macam tu, tak ada masalah, tak payah. Okay, now go for primary assessment, tengok dia punya level of consciousness. Kalau dia conscious lagi tapi in pain, then mula tanya dia soalan-soalan sample history kita, tapi dalam masa yang sama tengoklah airway dia, breathing dia, circulation dia dulu. Okay, sama sahaja, patient assessment start. And then kita start untuk tengok, buka sikit, minta izin, buka tengok kat belakang, nampak tak lebam ke apa, kan? Check dia punya movement, boleh tak dia bergerak kaki tanpa sakit dekat kawasan tersebut, boleh tak dia berdiri. Okay, semua benda ni kita buatlah. Bila nampak ada masalah, tackle lah masalah tersebut, kan? Kalau sakit waktu bergerak, jangan bergerak, kan? Bawa dia ke hospital dengan cepat. Ataupun boleh call 999 untuk dapatkan nasihat apa perlu kita buat, sama ada membawa mangsa ataupun tunggu ambulans sampai. Okey. Kemudian itu soalan yang pertamalah. Dan apakah rawatan yang wajar dilakukan? Okey, baik. Pada saya rawatan yang awak dah buat awal-awal tadi tu yang tu. First aid punya measurement. Okey. Tapi bahagian rawatan di pihak perubatan nanti apa kita akan buat? Biasanya lumbar punya kecederaan ni sama ada berlaku disebabkan impak yang tinggi, ada trauma, ataupun dia berlaku disebabkan osteoporosis lah. Itu yang biasa berlaku. Okey. Dan bila dia duduk terlalu lama ataupun kadang berdiri, itu boleh menyebabkan ada masalah juga. Okay, depending on the severity, the management akan berbeza. So kalau kebanyakan dia, kita boleh buat dengan conservative treatment sahaja. Apa maksud conservative treatment? Kita takkan masuk dalam buka koyakkan apa ke, kita lebih kepada biar dia heal sendiri. So kita buat terapi lebih kepada rehabilitation, fisiologi dan simptomatik. Kalau perlukan painkiller, kita bagi painkiller. But you require a good rest, complete rest supaya tulang-tulang tu boleh bersambung semula.
Dan kemungkinan pemakaian braces akan disuggest supaya dia tidak menggerakkan kawasan lambai itu dengan terlalu banyak. Kalau bergerak banyak, susahlah dia nak sambung balik tulang-tulang yang retak tersebut. Okey. Kemudian, kalau tak jadi macam tu, perlukan kepada invasive treatment, sama ada surgery, dan kita akan masuk dalam lah. Kan, kita surgery lah, kita operate. Kadang-kadang ada yang akan tambah siming sikit supaya dia kukuh dengan baik. Dan banyak lagi prosedur yang boleh dipertimbangkan oleh pihak ortopedik. Tapi secara mudahnya dia tak akan jadi tu macam lumpuh terus ke apa, kemungkinan besar tidak kan, kalau sekadar injury biasa yang tak kena kepada dia punya spinal cord. Okey. Semoga jawapan itu menepati dengan apa yang dicari oleh yang bertanya. Baik, so itu sahaja tutorial kita untuk minggu yang ke-7 musculoskeletal. Semoga anda faham apakah kepentingan masa dengan skeleton yang ada pada badan kita dan apa kecederaan-kecederaan yang perlu kita berikan lebih perhatian dan kenapa ia terjadi dan bagaimana untuk kita rawat berdasarkan pembelajaran minggu yang ke-7. Okey, dan seperti biasa minggu-minggu yang dah lepas kalau tak settle lagi tolong settlekan. Baru mudah pemahaman kita secara mudah sebab nanti datang fasa 2 kita akan terus exam tu dah kan. Dan untuk minggu ke-8 good luck with the assignment, with the assessment, with the study. Hopefully you are always in a good condition. Kita jumpa lagi untuk minggu-minggu yang seterusnya kalau ada jodoh. Dan enjoy your weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.